Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillah ma sya Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma sya Allah. La yasrifus su'a illa Allah. Bismillah ma sya Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain. Dan wajib kita i'tiqad bangkit daripada kubur, hidup balik seperti ada sekarang, berhimpun di padang mahsyar pada hari kiamat dan dihisab dan ditimbang segala amalan yang kita kerja, dan minum air kolam Nabi SAW oleh tiap-tiap orang yang Islam di padang mahsyar sebelum lalu sirata dan lalu sirata dan neraka, dan dapat syafaat Nabi SAW. Kemudian yang seumpamanya bagi tiap-tiap orang yang berdosa yang Islam, dan syurga, dan binasa langit bumi jadi tiada semacam belum ada dahulu. Kemudian daripada masuk syurga ahli syurga, dan masuk neraka ahli neraka, dan orang yang Islam kekal dalam syurga, dan orang yang kafir tiada masuk syurga, hanya kekal dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia Dia, dengan belas ihsan Dia, masih beri kita peluang ada atas muka bumi Dia. Alhamdulillah. Belas ihsan Dia, limpah kurnia Dia bagi jadi kita dapat Islam. Melalui Islamnya mak ayah kita, alhamdulillah, dimudahkan pada kita dengan limpah kurnia Dia, boleh taat, jauhkan daripada maksiat. Alhamdulillah. Diberi kedudukan istimewa kat kita, duduk tempat mulia, tempat untuk belajar mengenal agama Dia. Alhamdulillah. Diberi kita ada perasaan haloba, cinta dan suka untuk nak belajar dan memahami pelajaran agama. Alhamdulillah. Diberi pada kita boleh mengasakan Allah Ta'ala, kasih ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala, merasai apa yang ada pada kita ni adalah semata-mata pemberian Allah. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita perasaan cinta kasih pada Rasulullah, nak ikut Rasulullah. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan, kesihatan, kelapangan masa, keseronokan duduk dalam majlis umpama ni. Alhamdulillah. Dan insya-Allah dengan limpah kurnia Dia kita nak manfaatkan pertemuan malam ni, meneruskan bacaan daripada kitab Baku Iman. Amin ya rabbal alamin. Dan wajib kita i'tiqad bangkit daripada kubur. Kita nak sambung ni
adalah lanjutan daripada bab beriman dengan hari akhirat. Antara beriman hari akhirat tu, kita wajib yakin, i'tiqad, percaya terdekatnya mati. Yang bila mati tak ada siang malam dah kat kita. Pasal kita bukan duk alam syahadah ni, istilahnya kita duk alam barzakh, lain daripada alam kita ni. Yang duk di sana, orang kat sini tak tahu apa di sana. Tapi orang di sana ada orang yang khas, dia tahu apa kat sini. Bahkan orang di ahli kubur tu khasnya yang memang duduk di tanah perkuburan, nisbah dia duduk alam barzakh tu, setiap orang yang datang bagi salam dia dengar. Kita tak dengar perkataan dia, tapi dia dengar salam kita dan dia menjawab salam. Nisbah mereka menanti-nantikan kedatangan kita dan beri salamnya kita pada mereka. Sebab beri salam tu doa rahmat untuk mereka. Assalamualaikum, mudah-mudahan sejahteralah atas kamu. Dia tunggu tu doa tu. Apatah lagi doa tu daripada orang salih, apatah lagi doa daripada orang yang muttaqin, orang yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala, hidup hati sanubari dia dengan Allah Ta'ala. Apatah lagi mereka ni dari kalangan awliyaullah. Mereka ni orang yang nisbah iman dia iman salih, iman syuhada, iman siddiqin, iman pewaris Nabi, yang doa dia pasti Allah Ta'ala akan kabuli kan. Dia sangat menanti doa-doa orang macam ni. Antara yang masyhur tutup guru lama kita sebut, antara ahli kubur suka ni kedatangan penuntut ilmu. Pasal penuntut ilmu ni didoakan oleh seluruh ikan di laut, seluruh burung yang terbang di angkasa. Jadi orang macam ni sangat bertuah kalau dia berdoa dapat amin para malaikat dan sentiasa didoakan keampunan oleh para malaikat yang ada di langit. Orang macam ni ahli kubur sangat suka datang ke kubur. Datang pun dia dah suka dah. Pasal datang mereka dengan doa malaikat, dengan doa seluruh makhluk yang ada di laut dan ada di udara dan ada yang ada di daratan. Datang dia bawa rahmat, dapat keampunan Tuhan, bawa sama dengan orang yang duduk dalam tanah perkuburan. Tu istimewa orang mengaji. Saya ngaji dulu ada tutup guru sebut bahasa dia kata penduduk kampung tersusun ni suka penuntut ilmu datang. Dia kata, penduduk kampung tersusun, faham? Kubur lah. Mengapa kampung tersusun? Susun ni walaupun ada kubur yang tak tersusun, tapi itu istilah. Dia pun sangat suka kepada penuntut ilmu. Satu, jadilah betul-betul penuntut ilmu. Penuntut ilmu ni macam mana penuntut ilmu? Tuntut, nama tu pun tuntut tau. Bukan pendengar ilmu, penuntut ilmu. Biasa dengar perkataan tuntut hutang tau. Orang tuntut hutang ni macam mana perangai dia, kelaku dia? Tuntut hutang faham? Minta sungguh. Kalau tak bagi macam mana? Minta. Luku kepala. Dia akan buat sampai dapat lah. Bila nak bayar? Bila nak bayar? Bila nak bayar? Bila nak bayar? Tu orang tuntut hutang. Kalau orang ada hutang yang dia tak minta, yang tu tak panggil tuntut hutang. Tu ada orang hutang, nak bayar, tak payah, sudah. Itu tak tuntut hutang. Tuntut ni macam mana? Saat telefon, pagi pukul 9 telefon. Bila nak bayar ni? Nak masuk lah ni. 9 suku telefon lagi. Dah masuk belum? Belum lagi. 9.20 mesej pula. Masuk belum? Oh, tanya. Boring kita dengar. Ni tuntut hutang. Sagi mari pula. Pin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah masuk duit belum? Tak ada bagi cash boleh. Sampai macam tu. Ni tuntut hutang. Penuntut ilmu macam ni. Ustaz bila nak ngajar tajwid? Bila nak buka kelana? Kata nak ngajar usul fiqh, bila usul fiqh? Tanya. Agak-agak khatam kitab ni berapa kita nak ganti?
Tak tebal ke kau nipis? Tanya. Tu, sama macam tu. Ni orang nak tuntut sungguh ni. Jadi letakkan syarat tu. Bagi cukup syarat SOP tu untuk jadi penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Baik. Jadi kita duduk ni tempat mulia lah. Jadi asal nak ceritanya, orang dalam kubur ni dia menanti macam tu. Kita ni tak jadi orang kubur lagi lah. Dan kita akan jadi masuk kubur belaka. Sebab kita mati semua. Dan pastikan atas kaedah kita dah belajar apa, kita pun tak tahu bila nak mati. Tapi duk tengok sabab ni sihat lagi. Tapi tak tahu kita nak mati tu bila-bila lah. Ni sebab iman kita macam tu, wajib kita bersedia. Dan wajib kita belajar, faham macam mana dan kenapa kena bersedia tu, kena faham tu. Bahkan orang yang kalau betul-betul dia iman, cuma kita ni orang kata apa, iman budak-budak, iman belum matang. Kita kalau mati pun tak seronok, bahkan seronok hidup. Dan kalau boleh seronok hidup ni, hidup merdeka. Sebut pilih kata merdeka kan, 31 Ogos ni. Merdeka tu macam mana? Kalau boleh bebas, tak ada ikatan langsung. Kalau boleh, balik kampung kau merdeka. Suka seorang ingat lah. Dapat motor lah sebiji, merdeka. Motor, siapa dia tu? Nak pegang motor. Betul? Kalau boleh motor macam sebiji macam mana? Motor baru pula macam mana? Ada lesen pula. Merdeka. Kita cukup seronok tu. Orang beriman tu kan seronok mereka tu. Kalau dia faham akidah, tambah pula merdeka dia bukan merdeka 31 Ogos dia. Merdeka ni bukan mak bapak kita lepas bagi duit pula ikut mu lah. Bukan macam tu merdeka. Orang beriman ni merdeka ni bila dia boleh kalahkan syaitan. Dia boleh kalahkan nafsu. Ikut perintah Allah Ta'ala. Tu pun saya ngaji kalau arwah batin dulu. Dia kata, tu pun belum merdeka lagi. Bila merdeka kita ni? Merdeka ni kaki kanan langkah masuk syurga. Merdeka. Tak ada siapa kacau kita dah. Itu merdeka sama merdeka. Duk pada mahsyar pun belum merdeka lagi. Duk syafaat, dapat syafaat Rasulullah di padang mahsyar pun belum merdeka lagi. Pasal apa? Banyak lagi halangan tu. Kita baca sekali lalu tadi jumpa dah. Ada sirat lagi, ada hisab lagi. Lagi apa? Sampai masuk dalam syurga tu. Kaki kanan melangkah masuk syurga tu. Baru merdeka. Itulah hari raya hakiki kita. Kalau duk dalam dunia ni duk rasa merdeka dengan kita tak ikut undang-undang Allah Ta'ala, merdeka. Dapat handset merdeka. Tu setan tu. Bukan merdeka tu. Sikit sebut dengan bahasa-bahasa macam tu. Yang tu yang kita kena perhati. Tambah zaman kita lah ni, saya nak kata macam mana, lagi mencabar nak kata macam mana. Zaman saya dulu kecil-kecil tak macam apa zaman kecil-kecil. Kami kalau jahat-jahat pun main guli, main lastik. Main selipar, main pokok butan. Tu naik basikal, pusing. Budak-budak lah ni, tak tahu nak kata lah. Kalau dulu pun zaman saya lah, tadi umur sembang dengan Pak Is apa, kata apa, zaman dia dulu kalau budak nakal sikit kau pergi CC apa, ada internet lah kan. Kat rumah tak ada internet, kalau nak main game pun CC lah ni, tak payah, boleh handset sebiji kan. Duk belek tu. Jadi hampa punya zaman ni cabaran dia gila kan. Ada orang tengok muka baik, tapi hantu dengan game. Sikit lah siapa dia tak tahu. Kalau dapat handset tak peduli siapa dah. Mak bapak pun tak peduli. Kalau menikah pun bini sebelah tak peduli kot. Memang macam tu. Dan memang ada macam tu pun. Laki bini tak peduli siapa ada sebelah. Pasal apa? Pasal boleh handset. Zaman kita ni dia jadi buruk tu. Orang kata apa? Dajjal dah macam tu, rosak masyarakat. Tak peduli lah saudara mara, tambah nak pergi ingat saudara pak menakan, mak menakan, pupu. Tambah nak berkira siapa dia main masjid, tak main masjid. Siapa dia semayang, tak semayang. Siapa dia mengaji, tak mengaji. Siapa dia taat, tak taat. Siapa dia jaga semayang jemaah, tak semayang jemaah. Tambah dah musim Covid ni,
nak pergi masjid pun tak boleh, hak ni minta 2 dos lah apa. Tak peduli langsung pada orang lain untuk buat agama. Zaman kita ni tak tahulah, ke depan ni tak tahulah macam mana pula kan. Tak tahulah. Itu duduk boleh duduk tempat mengaji, boleh hilangkan gangguan-gangguan benda-benda macam tu, hujung lah. Tu pun jangan tak tahu. Dapat esok pegang handset pula, tu dia kalah pada orang duk pegang handset selalu tu. Ya. Saya masa ngaji dulu Tok Guru selalu sebut yang ni. Tapi zaman saya macam ni ya. Duk pondok tak ada TV, tak ada telefon tak ada. Dulu kalau pun tulis surat. Surat pun seminggu pun sampai. Seminggu pula, tu pun kalau dia tulis surat seminggu pula. Kena surat pula sangkut tak mana-mana. Sebulan baru sampai berbalas. Apa saya nak sebut ni? Macam itulah komunikasi dulu kan. Dulu. Dia nak kata apa? TV apa, radio apa tak ada, elektrik pun tak ada, mengaji pun pakai lilin. Lilin. Hampa ni boleh mewah, elektrik lah, apa lah, aircon lah. Ambil pergi lah manfaat tu. Zaman saya dulu tak ada lah. Ngaji panas lik-lik tu. Buka baju, ngaji duduk kipas tu. Cuma jaga adab je. Baju kena pakai semua, elok, serban, jubah apa. Apa. Zinc, ngaji tengah hari tu, zinc tak ada, siling, kipas pun tak ada. Tapi boleh ngaji tu. Tahan ngaji. Apa saya nak sebut ni? Tok Guru selalu sebut ni. Dalam duk pondok boleh tinggal semua kemudahan tu, tapi jaga kata ni moha duk kelik tu. Tengok TV sampai habis siaran. Tengok TV sampai habis siaran. Orang di rumah tu, mak dia, adik-beradik dia pun tak tengok sampai macam tu. Dia sekali-sekali kelik pondok, cuti 3 hari ke 4 hari macam mana, sampai habis siaran. Daripada pagi sampai malam. Sampai dulu dia gambar bulat tu yang ada color tu kan. Sampai tu dia tengok. Sampai negaraku. Faham tak saya kau? Faham? Ke ujung siaran negaraku kan. Kutlah ni TV dia non-stop dah. Tak tahu lah saya tak lama tak tengok TV lah. Dulu sampai pukul 11, pukul 12 dia ada lah. Sebelum tu ada baca Quran. Dia best dulu. Mula-mula macam mana? Baca Quran. Ada negaraku baca Quran, hujung nanti pun baca Quran negaraku. Dia punya hujung tu. Habis siaran tu tengok pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Baca Quran sampai negaraku. Tak baru tutup TV. Tu dia. Orang duduk rumah pun tak tengok TV tengah tu. Tapi balik dekoder. Tu zaman saya Tok Guru sebut yang tu. Saya tak jadilah gitu kan. Tapi dia sebut tu, ada orang memang macam tu. Duk pondok ni dia zaman dah ni lain. Mula handset, dia boleh handset tu kan. Lebih pada hak duk pegang handset hari-hari tu. Dia duk tengok tu gaya tu macam tu dah. Tu yang bila nak pegang handset tu, minta handset tu macam dah. Susah ni nak lepas handset tu. Macam nyawa tu. Astagfirullah. Sikit lah nak sebut cabaran kita tu. Tu kalau tengok zaman belakang kita ni, cabaran dia bukan lawan pistol senapang dengan orang kafir, tak. Kita punya musuh tu duk macam tu, bodoh tu. Musuh kita duk macam tu kan. Musuh kita kat situ. Musuh kita bukan macam dulu perang jalan susah payah, mujahadah berapa ratus kilometer kena jalan kaki, naik kuda, panas terik, berkemah sana, berkemah sini, barisan tentera sana, musuh kita sini. Dulu macam tu. Ni tak payah, musuh dalam poket ni dah. Musuh. Ke depan ni tak tahu lah esok. Esok musuh bukan dalam poket ni. Musuh ni dalam ni. Musuhnya ni. Musuh esok. Tak tahu lah betul tak betul saya cakap tu, tengok lah. Saya bukan wali nak ramal apa-apa, tapi dengan apa duk tengok ramalan ni, dengan apa dia duk cerita tu, esok musuh tu macam tu lah.
Dan memang dah bermusuh dah. Zaman lah ni sampai orang yang membunuh dan orang dibunuh tak boleh kenal dah. Tahu siapa dia bunuh, siapa dibunuh. Tahu-tahu mapuh lah. Kena cocok mapuh. Siapa bunuh? Mati gitu Bukan dia bunuh. Kata dia, saya tak. Saya doktor, saya bagi ubat. Cek. Betul. Mapuh. Orang yang dibunuh pun tak tahu siapa bunuh dia. Dan orang ni sebenarnya dia bunuh, tapi dia pun tak tahu dia bunuh siapa. Kalau dulu senapang pakai peluru, meriam, mortar apa. Lah ni apa? Pakai injek. Apa? Ada yang tak mati lagi. Duk sihat lagi. Konon duk rasa sihat. Esok satu hari esok dia on 5G ke apa duk. Itu. Duk dengar tengok perkembangan dengan apa duk cerita lah ni, tengok merisau orang kita macam tu. Dan memang ulama kita sebut pun, kata dia, kalau perang esok dengan Dajjalnya, dengan Nabi Isa tu, dia tak perang senapang, machine gun, bom atom, tak ada lah. Perang dia esok macam pedang zaman-zaman lama balik macam tu. Macam-macam lah kalau sebut tu. Benda tu pula ada benda tak pasti. Ni nak sebut tahu mana ni, nak sebut cabaran zaman kita itu yang susah. Zaman lah ni hidup dia mencabar tu. Itu. Allah. Kalau dulu musuh duduk luar rumah, sekarang musuh dalam rumah, musuh dalam poket. Musuh dalam poket. Dulu musuh datang, lah ni macam mana? Kita panggil musuh mari. Bayang tak dengar elok-elok bahasa tu. Zaman saya dulu pun ada tok guru sebut dah. Apa, zaman dulu kalau kata jangan keluar rumah, duduk rumah ni rasa selamat. Lah ni duduk rumah pun celaka. Takut kita tengok. Dan masalah tu bukan kat orang lain, masalah tu kat kita sendiri, kita boleh rasa masalah tu. Itu yang kita boleh duduk tempat yang lain pada orang lain. Aktiviti kita pun lain, cara hidup kita pun lain, cara fikir kita pun lain, fahaman kita pun lain daripada arus perdana ni. Pasal apa lain tu? Pasal nak balik pada ke Allah, ke Rasul. Yang orang lain tak peduli pun bab tu. Memang kena duduk dalam tempat-tempat macam tu. Hadanallah ila siratal mustaqim. Baik. Jadi atas kita duk bicara ni, wajib kita i'tiqad. Lepas mati tu, dia duduk di padang lah, di alam barzah kubur tu, bangkit pada kubur. Quran sebut macam ni, fa idza nufiqa fi sur fa idza hum qiyamun yanzurun. Macam-macam yang Quran bunyi tu, nak campur tau macam-macam. Fa idza nufiqa fi suri nafqatun wahidah. Yang tu bab musnah alam. Fa idza hum qiyamun yanzurun. Bila ditiup sangkakala kali kedua, Israfil tiup, sekali musnah alam, sekali lagi untuk bangkitkan semula. Semua orang yang dah mati ni hidup pula. Buat apa tu? Untuk dikira bicara bab amalan. Dalam kubur ujian bab akidah, bab iman. Mahsyar amal. Siapa selamat alam barzah, memang selamat mahsyar. Macam mana nak tahu selamat tak selamat? Kan ukur dah ada. Soalan pun dah bocor, skema pun dah ada, skema jawapan. Kewajipan atas kita macam mana nak stay still, istiqamah di atas jalan benar ni. Yang tu sebenarnya cabaran kita. Alam sana saya pun ada sebut istilah pun. Mula alam barzah tu dah, dia bukan alam ikhtiari, dia alam ijbari. Tak ada tu maksudnya, sana tu tak ada pilihan-pilihan. Kama tadinu tudanu, kata Nabi SAW. Macam mana kamu duk beramal di sini, sanalah dibalas. Kalau bandingan, Rasulullah pernah sebut isyarat, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat cucuk tanam di akhirat. Apa mu tanam di sini, hasil sana. Kalau bahasa tanam ni, tanam pokok durian, tumbuh pokok durian lah. Tanam pokok duri lah tumbuh. Tanam pokok napia, rumput napia lah tumbuh. Contohlah pasal kami duk tanam pokok napia ni. Nanti dapat benih pula
napia pandan pula ni napia kambing. Mohpi bahasa itu. Macam-macam jenis napia. Tanam pokok durian dapat durian, tanam pokok durian Melanda. Kalau duk biar semak tu tanam pokok padi dapat padi. Dunia ni tempat cucuk tanam, hasil sana. Apa mu tanam tu lah mu dapat. Kalau tak tanam apa-apa, tak ada apa-apa esok sana. Jadi apa kita tanam apa? Tanya tu. Kita tanam apa? Apa benih yang kita semai? Tu dia tengok. Tu yang kita kena cerdik. Aku terbaik benih apa? Benih dosa. Okey. Benih ngumpat. Benih bodoh. Benih buang masa. Itu yang sibukkan diri kita dengan benda-benda yang dia boleh bawa kepada satu tanam benih yang baik. Habis-habis tidak khidmat. Jadi kutip sampah, nyangkul, merumput. Habis-habis tak ada cangkul, cari yang tangan yang rumput. Sekurang-kurangnya orang akan tengok persekitaran ni, dia terasa apa bagi bersih kawasan ni. Seronok tengok, teratur je. Sekali pun macam tu, orang akan tengok, dia akan seronok dan gembira dengan kerja yang kita buat tu. Dan kita yang kerja kita buat tu, dia seronok, dia gembira. Sesuatu yang menggembirakan hati orang Islam, ada pahala tu. Sibukkan diri kita dengan tu. Tambah pula kita dah diajar tauhid, buat tu semua apa dia? La haula wala quwata illa billah. Semua ni limpah kurnia Allah Ta'ala bagi aku, ringan je tulang Allah Ta'ala bagi. La ilaha illallah. Sibukkan diri kita dengan macam tu. Pula tu tak ada benda nak sibuk dengan benda larang, benda lalai. Mujuh, alhamdulillah. Satu, kalau saya sendiri pun, saya ngaji pasal Tok Guru ajar itu apa? Sibukkan diri kita dengan aktiviti. Itu yang saya sambut cabaran ambil tu. Ambil apa? Tu kat 100 ekor tu, arnak tu. Satu untuk bagi hamba aktiviti juga kan. Pasal apa? Dia ada benda kita sibuk. Dan sibuk tu buat, tengok, ni mau makhluk Allah, aku makhluk Allah. Ihsan kita dengan dia, pengurusan dia macam mana, hukum musabak dengan dia macam mana. Nak kata supaya jangan duk sibuk buat benda yang merepet. Itulah bahasa dia. Merepet, sibuk mengaji satu hal, mengaji, mengapai. Saya pun saya sibukkan diri saya, jangan saya sibukkan benda yang tak sepatutnya saya sibuk. Kita kena belajar dengan prinsip macam tu. Saya ngaji kalau arwah Tok Guru Fatih duduk keruh pengelah hulu dulu. Dia selalu nasihat itulah. Kata dia, kalau kita tak sibuk pun, kita sibukkan orang untuk orang sibuk. Sibuk apa? Sibuk jalan Allah Ta'ala. Kita sibuk mengajar, biar orang sibuk mengaji. Kurang-kurang jadi itu kan. Jangan kita ni menyebabkan orang lain tak boleh mengaji. Mengaji haram. Mudah tak boleh pergi, tak boleh mengajar, cabut tauliah. Jangan jadi hantu raya gitu. Iblis lebih pada dajar lagi. Masjid tutup, mahat tapi pondok-pondok tak boleh mengajar. Jangan jadi iblis setan gitu. Sebab apa? Menghilangkan aktiviti orang ramai untuk buat sibuk dengan agama Allah Ta'ala. Jemaah pun tak boleh. Sallu sama fi buyutikum. Jangan nak jadi setan gitu. Saya baik pasal saya setan. Orang tak faham. Orang kata yang ni lah, yang mudarat lah, apalah, bohong. Angka 20,000, 23,000, boleh lah pergi semayang, boleh lah pergi pasar raya. Dulu 200-300 lockdown kan, merepek kan. Ada benda yang tak kena tu, macam benda tak kena kan. Sikit senang. Jadi sibukkan diri kita dengan benda yang boleh menyebabkan kita pergi ke Allah Ta'ala dan Rasul. Sibuk baca Quran, sibuk mengaji, sibuk muzakarah. Baik. Jadi kita akan bangkit pada kubur esok. Jadi asal nak sebut, akhirat sana adik ijbari. Jadi nak bahagia sana mesti bertungkus lumus di sini. Di sana tak ada apa dah. Maksud saya tak ada apa dah apa? Tak ada ikhtiar dah nak boleh buat. Tak ada ikhtiar. Ikhtiar di sini. Ikhtiar di sini. Ikhtiar di sini bukan lama.
Kalau kata umur 100 tahun, 100 tahun lah. Kalau 1000 tak ada dah zaman kita lah ni. Orang ibu 1000 tahun, 100 pun payah nak jumpa dah. Saya pun dah 50 lah, 50 lebih lah. Kalau kira hijri lagi banyak lah. Tambahlah 2 tahun setengah, 2 tahun lagi lah kan, daripada tahun biasa. Kalau 52, kalau dengan hijrah jadi 54 dah lah. Saja nak pergi umur tu banyak lagi. Apa saya nak sebut ni? Kalau panjang umur pun katalah 100, tak banyak dah baki. Dah lebih separuh dah daripada 100 saya punya umur. Tak banyak dah. Nak pergi mana tu? Nak balik sana kekal abadi selama-lama. Nak bertukar lemah pun sini lah. Bagi sibuk mengajar gini. Cari jalan untuk bagi sibuk. Ni pun kalau ikut saya tak sibuk mana ni. Dulu saya sibuk lagi. Pasal kita pun dalam proses baru duk susun apa. Kalau ikut saya punya jadual dulu sibuk. Lepas subuh tambah dulu anak-anak pun tak ada di rumah. Balik sampai subuh hantar pergi sekolah, balik pergi ngaji, mengajar pula lepas subuh, lepas gelepuk lepas mengajar duha pula, pergi sekolah pula, kedua pergi pasar pula, beli barang, kedua balik pula mengajar pula pukul kat pondok pula lagi pukul 11 sampai pukul 12, kedua balik pula tengok pula buah parti pula ni duduk sampai zuhur pula, lepas zuhur sampai zuhur pula, duduk balik makan pula, duduk sampai asar pula, lepas asar sampai mengajar kat pondok pula, habis mengajar kat pondok pukul 6, kedua tengok parti pula, kedua pergi lari pula mengajar masjid surau, kedua balik mengajar pondok pula pukul 10 pukul 11, kedua tidur lah. Tu saya punya aktiviti dulu sibuk saja, bagi sibuk itu. Tu pun orang tanya lagi, ustaz dah masa tak nak mengajar? Bagi sibuk saya bang. Kalau tidak nak mengapa? Biar sibuk sampai tak ada, letak kepala tu enak. Tak ada apa. Bayang tengok letih tu sampai mengajar pun boleh lena. Saya sebut apa ni? Sampai teratur. Sampai tak larat orang nak mengaji. Kederak dah tak apa dah lah. Ada waktu terpaksa kena rehat. Rehat pun tak ada. Biar sampai macam tu. Ya Allah. Pasal apa tu? Pasal tengok arwah Tok Guru lu macam tu. Dia sibuk. Sibuk kita dengan benda-benda macam tu, hasanat macam tu, benda-benda kebaikan macam tu. Sekalipun dengan khidmat. Baik. Jadi asal nak sebut mula mati ya habis tak ada tak ada. Satu nak sibuk biar sini, sibuk sini. Cuba hilangkan sibuk kita dengan benda bodoh. Bahasa mudah gitulah. Buang sibuk kita dengan benda bodoh. Buang. Cuma nak dapat perangai tu. Yang tu susah. Pasal dia kena bertarung dengan nafsu. Nafsu kita lah jahat sekali. Ulama sebut nafsu kita dengan iblis ni. Iblis satu, nafsu 70. Kalau selalu kita duk rasa syaitan ni musuh payah kita nak lawan, nafsu kita payah lagi. Bandingan tu kalau nisbah tu syaitan satu, nafsu 70. Ya. Nafsu tu nak kena-kena. Apa dia nafsu tu? Ada pelajaran khas tu, jumpa nantilah. InsyaAllah kita tengok apa munasabah. Cadang tu nak baca kitab terjemah Minhajul Abidin tu. Nak baca Arab terus sakut memang muntah hijau ni. Pasal nak ambil kerenah Arab tu. Bagi lancar dulu Jawi ke apa, bagi faham agama tu dulu. Sambil tu Arab pun baru nak kena alamat i'rab, baru nak kena mufrad, tasniah, jamak, baru nak kena rafu', nasab, khafat. Tiba-tiba menghadap Minhajul Abidin kan syair lah apa lagi. Gelepar itu tak sampai maksud. Sikitlah di sebelah tu tengok munasabah. Itu kita sebut kat kita sini sebab kita baca ni ada bab benda tak susah pun. Apa dia? Memang kita esok dah duduk alam barzah, dibangkit semula dari kubur. Kita lama dah dengar ni pun tak susah, pelajaran ni tak susah. Iman pun memang kita percaya, cuma di atas percaya kita hak tu sana pula ijbari, dia hanya balasan semata-mata untuk nak bagi elok di sana macam mana? Sini tempat bagi elok dia. Salah satu saya sebut macam tu, saya duk ulang tu. Pasal nak elok sana kita memang risaulah, takutlah. Duk takut bodoh apa kat sana. Pasal kat sana balasan. Nak bagi elok sini. Sini elok tak sana, risau apa?
Mu tanam pokok durian, dapat pokok durian lah, risau apa? Tanam pokok durian tak tumbuh duri tak ada Mu biar semak penuh lalang lah, belukar lah. Pasal tak tanam, tak usaha untuk cucuk tanam. Kalau memang usaha cucuk tanam, tak usah duk risau Tak usah duk risau pasal apa? Memang molek sana. Itu atas kita buat syarat. Tu pun kaedah beriman kita. Walaupun dah usaha sungguh-sungguh, dia ajar kita macam mana? Ya Allah, Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Minta lagi keampunan dengan Allah Ta'ala, mengaku lagi kita doa. Kalau kita boleh buat baik pun macam mana? Hadza min fadli rabbi. Aduh, dia ajar kita macam tu. Rasa penuh kehambaan, menzahirkan kehambaan diri ke Allah Ta'ala. Tak dabik dada lah, kita buat baik dah tu. Nak duduk sini ni macam tu. Balik sana selamat. Balik sana selamat. Baik, ni sebab nak beriman tak susah. Saya baca gitu saya tak hurai tak apa dah. Hidup balik seperti ada sekarang. Maksud ada sekarang macam mana? Dia ada kehidupan, ada roh, ada jasad. Dikembalikan balik jasad kita ni macam mana kita kat sini. Awal-awal di mahsyar tu macam mana kita mati, macam itulah rupa kita dibangkitkan esok. Kalau mati umur 50, bangkit umur 50. Mati kanak-kanak, bangkit kanak-kanak. Bila dah selesai semua, masuk dalam syurga, ahli syurga semua umur Nabi Isa naik ke langit, umur 33 tahun. Tua pun balik jadi muda. Tu kalau dah masuk dalam syurga. Tu ahli syurga. Mula-mula bangkit daripada kubur, macam mana dia mati, macam tu dia bangkit. Kalau umur tua, kalau muda. Dan bila dibangkit tu, duk sibuk cari orang kelilingnya? Tak ada. Bangkit daripada kubur tu, semua orang pakat duk sibuk dengan urusan masing-masing. Likulli mri'in yawma idzin sya'nun yughni. Quran. Likulli mri'in yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang, setiap individu pada hari bangkit daripada kubur esok, apa akan jadi? Likulli mri'in yawma idzin, dia ada sya'nun yughni. Dia akan ada urusan dia, kesibukan dia yang menyibukkan dia daripada orang lain. Memang bangkit tu ghurlan oryan, apa dia, kulup, tak ada seurat benang pun di badan, melainkan siapa yang dikendaki oleh Allah Ta'ala. Especially Nabi, Rasul, para awliya semua memang kita muka sekupang ni Allah. Walaupun begitu, tak akan sibuk pada siapa duduk sebelah. Anak, isteri, kawan, tak ada. Masing-masing akan sibuk. Hatta Nabi-Nabi dan Rasul pun, dia kata apa? Nafsi, nafsi. Kita ada sebut isu tu hari tu. Bukan masalah dosa dia, bukan. Tak. Dia ada sya'nun yughni. Hatta Nabi dan Rasul. Orang yang memang akan kata ana laha, only one person only. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu dia istimewa. Satu kita ni tu sadu dabik dada lah, kita duk hebat siapa? Tak ada apalah kita. Nabi Rasul yang ulul azmi pun dia kata nafsi, nafsi. Kita ni tak tahulah tenggelam kat mana. Di sana tu satu hal. Untuk kat sini buat apa? Bagi cari sabab-sabab dapat rahmat Allah Ta'ala. Sabab-sabab dapat maghfirah daripada Allah Ta'ala. Sabab-sabab dapat apa? Rahmat, maghfirah. Dapat apa? Dapat itqum minan nar, kelepasan daripada api neraka. Apa dia? Sebab-sebab dapat doa daripada malaikat. Apa dia? Apa jalan tu? Apa jalan tu? Cari tu. Ni sebab kita nak pergi duduk, kita tahulah kita tak terang mana. Bagi ada perasaan mengharap, memohon, pergantungan hanya pada Allah Ta'ala. Inilah perasaan yang kita kena mengaji, dah faham, nak kena pupuk. Pasal bila cerita bab akhirat ni, dia memang tak ada pilihan lah. Mesti kena sedar insaf keadaan yang di sana tu merisaukan kita. Merisaukan kita. Bila risau buat macam mana? Takkan nak hoha-hoha lagi. Yang tukut bahasanya. Kalau hoha-hoha apa macam mana?
Dia ada time dia, ada limit dia. Waktu sedar balik macam mana? Oh, lajak ni. Astagfirullah. Balik. Memang ada waktu lajak tu. Dia lajak tu, dia ada over sikit kan. Ada over sikit. Kita ni lebih ni. Tu yang kena bagi peringatan, bagi nasihat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bagi peringatan pula, jangan tak tahu. Saya zakaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Orang yang ada sifat gerun, takut, ada iman, dia akan ambil peringatan. Wa yatajannabuhal ashqa, popok celaka, dia tak pakai nasihat apa-apa. Dia buat menahin mudah-mudahan Allah Ta'ala mudah kita buka pintu hati kita, boleh betul-betul ambil waspada dengan apa yang nak bertemu di akhirat nanti tu. Baik. Lagi, jadi itu masuk atau balik seperti sekarang, maksudnya dibalikkan roh kita ke jasad. Jasad kita ni bila dah mati hancur. Untuk akhirat esok macam mana? Allah Ta'ala jadikan balik jasad kita. Masyhur sebut ulama, antara pendapat yang masyhur dinukilkan oleh para ulama berdasarkan nanas yang ada, Allah Ta'ala jadikan kita balik daripada tulang tunggin, tulang ajbuz zanab, tu istilah Arab dia, tulang mencurut. Benda ada tulang kecil sebesar biji sawi, kecil ya tulang tu kan? Kalau ditanam, kalau reput pun ada kecil sangat kan, besar biji sawi, besar biji sawi ya. Biji sawi tahu, sawi tu pun ada biji tu. Demo pula tak kena biji sawi tu lah, kecil sangat. Yang tu takkan hancur, daripada situlah. Biji sawi tu main mana? Dia adalah tulang kecil yang ada di hujung tulang centrum, tulang punggung hujung tu yang dipanggil tulang mencurut tu. Tulang tu dipanggil tulang tunggin, masa duduk di tonggek jubak tu, masa bofi bahasa itu. Tulang tu dia tak hancur, kecil pun. Kalau lain hancur pun, yang tu tak hancur. Telah dibuat uji kaji oleh saintis, memang betul tak hancur. Allah Ta'ala akan hidupkan kita balik daripada tulang tu. Dia seolah-olah macam benih. Ada pun Nabi Rasul yang memang jasad dia tak rosak, memang bangkit macam mana jasad dia, macam mana kat dunia, tak rosak sikit pun. Mereka orang spesial lah. Lepas tu himpun ni pandang masyar. Jadi dah dihimpun, dan kita akan dihimpun mengikut kumpulan. Kita duduk kumpulan mana? Ada bendera esok. Bendera apa? Macam-macam bendera. Cuma jangan cari bendera Malaysia, bendera Perak tak jumpa. Bendera PAN, bendera Barisan Nasional, bendera PAH tak jumpa. Untuk bendera apa ada? La ilaha illallah. Bendera apa? Muhammadur Rasulullah, Habibullah. Ada macam-macam bendera tu. Kita akan duduk dalam bendera tu. Dah ada malaikat akan jaga siapa nak duduk di bawah bendera tu. Tengok kita duduk bawah bendera mana. Dan bendera tu macam mana nak tahu nak pilih bendera apa? Tak gaduh tengok bendera apa, bagi betul perjalanan kat sini. Kalau hang ikut Wahabi, hang duduk bawah bendera Wahabi tu. Himpun di padang mahsyar pada hari kiamat. Sekali lalu sebut gitulah. Dan dihisap. Antara kaedah hisap macam mana? Buku catatan amalan. Setiap orang akan diberi buku. Ada bagi tangan kanan, ada bagi tangan kiri, ada bagi ikut belakang. Jadi macam mana nak dapat tangan kanan? Bagi betul kat sini, memang tangan kanan sana. Kat sini tu macam mana? Iman dengan Allah Ta'ala. Macam mana iman dengan Allah Ta'ala? La ilaha illallah. Sedar aku ni tak ada Allah bagi ada aku. Tu yang kita belajar tauhid awal-awal tu, bab ketuhanan tu, mesti beres itu. Ni kita bicara bab akhirat, lagi beres apa? Bab Nabi Rasul. Pasal kita punya perjalanan besar atas muka bumi ni, yang memang inilah kita kena berbetul hari-hari, bab Allah Rasul. Tak ada bab lain. Allah Rasul. Celik-celik mata aja esok, Allah dulu. Alhamdulillah ada yang akhir ni. Mayang mana yang boleh baca Quran, selawat, istighfar. Wa bil asharihum yastaghfirun.
Waktu sahur tu banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbi, astaghfirullah Rabbi, aku ni banyak dosa. Anta Rabbi, anta khalaqtani, la ilaha illa anta. Rasa mulakan hari dengan bangun awal, istilah apa, mengaku kedaifan diri, mengaku minta petunjuk daripada ilahi, bangun suasana hening tu, untuk istilahnya motivasi diri, bangun setiap hari dengan berjaga macam tu, dengan keadaan macam tu, betulkan diri dengan Allah, dengan Rasul. Untuk buat apa? Aku hidup ni, ya Allah, aku nak ikut Nabi-Mu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kalau tak ada tu yang kena dapat latihan zikir, selawat. Zikir pun ajak zikir pelan-pelan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bulan puasa dulu kita dapat itu lah, ni dak lagi lah kan, kat sini. Memang latihan tu selalunya bulan puasa paling baik untuk dapat latihan tu. Ni tak ada latihan tu macam mana? Belajar bangun pagi. Saya sebut, belajar bangun pagi. Jangan sampai langit runtuh pun tak bangun. Saya sebut tu. Cari sebab. Handset dah ada, cari jam. Tak ada, nanti saya dekah jam orang satu. Zaman saya dulu tak ada handset, saya muskil orang tak ada jam. Saya hang tengok waktu macam mana? Dia orang tengok matahari kot, pasal ada alat falak tu kot kan. Saya dulu masa saya duduk pondok, saya muskil orang tak ada jam. Siapa? Macam mana hang tahu Zuhur berapa minit, anak berehat pukul berapa, hang nak mandi, hang nak basuh baju. Saya muskil dulu orang tak ada jam, pasal saya jaga jam, jaga. Satu kod dia orang lah ni tak ada jam kot. Yang tu yang makan pun tak tahu pukul berapa nak basuh pinggan, pukul berapa nak basuh baju, pukul berapa nak bangkit. Jam tak ada, bangun, tunggu ilham je. Subuh lah kot. Dengar saya sebut, peluh otak kan, cari akal. Kalau nak telefon mak bapak pada jadi masalah pasal jam tak ada, ataupun pergi tidur lah tempat yang ada jam, yang tu lah. Saya sebut macam tu, bagi ada akal sikit. Dengar saya sebut, sama ada nak beli, mak beli jam satu, hak RM8, RM5 pun jadi lah, DIY kan. Tak ada pun minta saya bagi. Jam murah je, cari RM1,000 kan lah. Saya punya jam pun saya hidup, saya mampu. Ini pun jam orang bagi saya pakai ni. Apa saya sebut, jam saya ada dua tu, dua orang bagi. Yang tu saya bil, jam darum lain, jam nombor lain. Yang ni saya hidup, saya mati. Tapi nak buang sayang mesti mahal. Apa saya nak sebut, bagi ada jam. Tak ada, mai tengok jam pukul apa. Ni tak tahu jam. Takkan tunggu azan mau tergigih-gigih mau nak mandi. Sikit contoh. Siapa tu tak tahu lah. Takkan azan subuh azan baru nak bangkit tidur. Pukul berapa nak pukul sembahyang jemaah. Memang kita ada masa sikit lah kan untuk azan, main sunat, lebih kurang 15 minit tu baru sembahyang jemaah. Tulis siap dah, solat sedang berlangsung kan. Tulis gini. Ada waktu. Tu pun tak ada lagi muka. Jangan buat leceh tu. Cari akal. Tak ada, nanti saya sedekah jam orang satu. Tapi cerita kat saya beli banyak-banyak lagi, orang tak pakai pula. Pasal dia orang ada jam kat kepala otak, tin, ada yang tahu jam pukul apa. Tak apa lah. Saya sebut tu, dia ada akal sikit. Apa maksud saya sebut lah. Nak cerita apa tu? Hisap buku catatan amalan, apa nak sebut macam tu lah. Ni kan tu sibuk ke makan. Aku bukan salah makan tu, kerana aku tak cukup makan kan. Kita makan, kita ada makan yang memang disediakan tu, satu hal lah. Ni makan tak sediakan, nak luxury sikit lah kan. Ada sapu-sapu jam, ada roti, ada biskut, ada cicah-cicah. Saya pun ada juga yang saya punya tu kan, masing-masing lah tu. Macam mana pun, tapi takkan tak ada jam. Saya nak sebut tu, takkan tak ada waktu, takkan tak ada susun masa nak rehat apa-apa, takkan tak ada. Tak ada. Pasal nak sebut apa tu? Pasal sebut suratan amalan, ada catatan, ada pembahagian waktu. Memang antara kita punya kewajipan besar ni,
mesti letak waktu lagi betul. Waktu mesti betul. Waktu rehat. Kalau agak mengantuk sehari mengaji mengantuk, dia kena susun waktu rehat bila. Saya nak mengajar ni pun ada, memang ada benda saya nak mengajar, saya kena bejek saya punya waktu rehat bila. Kadang-kadang saya tak sangka masa tu saya letih, terpaksa saya tidur. Terpaksa saya tidur. Walaupun sepatutnya masa tu saya tak tidur. Tapi dah teruk kan, saya terpaksa tidur, letak kat kepala sikit. Okay, alhamdulillah orang Taala lagi sihat balik. Baru buat aktiviti lain. Pasal kadang-kadang tak rehat langsung tak boleh tak. Kena rehat. Tapi kena betul waktu rehat. Saja sikit sebut susun. Pasal kat sini lah, nak sibuk sini lah. Sana tak ada apa lah. Ingat ni lah. Sana tak ada apa lah. Tak ada apa macam sana tak ada apa lah. Sana balas lah. Sana balas lah. Nak bagi betul sini. Bagi betul tak boleh di sana. Istilahnya dah jadi bubur dah. Tak boleh. Ni, beras lagi. Bagi betul sukatan air dah. Pasal nak bagi macam mana? Kalau pasal api, deras mana api? Nak buat nasi apa? Contoh. Sini. Dah jadi bubur tak boleh buat apa dah. Pergi sana tu dah jadi bubur lah. Tak boleh nak patah balik lah. Menyesal pun tak ada guna lah. Satu nak susun sini. Tu duk merepek tu pasal nak sebut sini Nak sebut sini Pasal balas sana. Sana tak ada apa dah. Dengar elok. Sana tu balas lah. Sana tu ambil hasil lah. Jangan duk takut sana tapi sini tak buat apa-apa. Jangan dah buat bodoh. Tu ayat saya tak ada ayat nak sebut lah. Jangan dah buat bodoh. Pasal sana tak ada apa dah. Dengar. Ada orang takutlah. Bodoh pergi takut sana tapi sini tak buat apa. Ada bab beriman bukan susah pun. Nak beriman tu lah. Ada hisab, ditimbang segala amalan. Nak timbang apa? Buku catatan kita dapat semua tulis. Jadi beringatlah Allah bersama kita, Allah duk tengok kita, Allah duk dengar kita. Semua apa yang ada dia dengar. Ada tauhid kita dah belajar lah. Itu yang suburkan tauhid tu. Allah ma'i, Allah syahidun alayya, Allah nazirun ilayya. Allah. Timbang segala amal dan minum air kolam Nabi. Dan antara yang akan berlaku ialah akan minum air daripada kolam Nabi kita Muhammad SAW. Kita umat Nabi Muhammad akan ada kolam Nabi kita Muhammad SAW. Masyhur sebut ulama, setiap Nabi Rasul ada kolam dia. Kolam apa? Kolam lah tempat mereka akan minum. Pasal di mahsyar dahaga sangat. Siapa boleh minum daripada kolam Nabi, khasnya kita umat Muhammad SAW ni, siapa boleh minum takkan dahaga dah selama-lamanya. Tapi nak boleh minum, apa syarat dia? Minum air kolam Nabi ni oleh tiap-tiap orang yang Islam. Ni kitab ni. Sini Tok Guru ni dia sebut dengan bahasa itu. Jadi orang kafir tak ada kolam. Pasal Nabi mana dia ikut. Dan orang Islam ni orang Islam mana? Orang Islam yang betul-betul Islam, yang sah Islam, yang memang dia faham Islam, dia mati dalam sah Islam dan faham Islam, masih ada iman. Masyhur sebut ulama, dia bukan saja Islam kepada Islam, tak mau. Islam kepada Islam belum tentu boleh minum daripada kolam Nabi SAW. Islam Wahabi belum tentu boleh minum daripada kolam Nabi. Islam Syiah belum boleh nama bahasa macam tu kan. Islam liberal sebut Islam Syiah, Islam Wahabi tu pasal apa? Pasal mereka asalnya ajaran Islam tapi dah terlewing, kacau, ada gangguan pada akidah. Belum tentu boleh minum daripada kolam Nabi SAW. Pasal apa? Ada masalah akidah. Kalau akidah betul pun, syarat nak minum daripada kolam Nabi adalah orang taat. Dobit dia taat. Kitab kita ni disebut mudah itulah, syarat dia mesti orang Islam. Sedangkan kitab lain masyhur sebut ulama mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah kita, syarat dia mesti taat. Nak minum daripada kolam Nabi ni orang taat. Yuzadu wa qul yuzadu man taghaw. Siapa yang taghaw, siapa derhaka, siapa tak boleh taat, tak boleh ikut Allah Ta'ala, tak boleh jaga apa yang Allah Ta'ala fardu. Istilahnya siapa tak boleh taat, yuzadu man taghaw, siapa derhaka akan dihalau daripada boleh minum kolam Nabi. Kolam sangat besar, minuman sangat sedap, hilangkan dahaga. Apa yang sebut
ada malaikat jaga, cebok pun sangat banyak. Tapi siapa nak minum mesti cukup syarat. Jangan duk susah hati kat sana, bagi susah hati kat sini. Aku tak cukup syarat minum daripada kolam Nabi. Apa hubungan aku dengan Nabi? Situ. Ada apa hubungan dengan Nabi Muhammad? Harian yang kena buat selawat. Banyak mana selawat? Semak. Kalau dah ada tok guru bagi, ada apa, ambil argumentasi, bukan argumentasi, ada registration dengan mana-mana apa, banyakkan selawat. Banyakkan selawat. Bukan banyakkan share dalam WhatsApp, selawat atas Nabi. Tak selawat pun, share je, konon. Anda menyebabkan beribu-ribu orang selawat, porah, tak ada selawat pun, share je, tak ada selawat pun. Pasal nyanyi, tapi selawat tak selawat pun. Share selawat, tak ada selawat. Itu kan selawat. Selawat ni main datang pada hati, kasih kan Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Nak selawat, duduk baca hadis, majlis ada hadis, sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta dia ajar selawat pun, nak azan pun selawat dulu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tak habis gitu. Amalan tutup guru kita selepas subhanallah, baqiyat salihat tu kalau kita sebut, lepas tu buat apa? Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada baqiyat salihat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Azan. Allahu akbar. Lagi sebut, istilahnya yang tu dipanggil kalimah baqiyatus salihat. Lepas tu apa? Selawat. Selawat. Walaupun selawat dekat azan, walaupun selawat kita lepas mengaji selawat 3 kali, tapi sikit sangat tu. Cari jalan untuk bagi banyak lagi. Bagi fardu, bagi wajib lagi susah pula kan. Sendiri wajib kan sendiri. Banyak mana aku nak selawat. Kalau Quran, banyak mana Quran. Masa kita dah bagi dah, malam ke siang ke apa, susun. Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Susun. Itu yang kena ada jam, kena jadual waktu. Waktu bila nak rehat, waktu bila basuh kain, waktu bila makan, waktu bila mengaji, mesti ada jadual. Bayang tengok bila Dajjal esok, jam dah tak betul. Jam tak boleh pakai. Jam kita pakai ada bateri tu hal. Matahari tak boleh pakai. Matahari dah sivil, tapi sembahyang mesti ikut jam biasa. Bukan ikut jam matahari dah. Matahari dah sivil. Pakai ada alat tu pun tak boleh pakai. Macam mana kita nak tahu masuk Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak? Siapa-siapa yang memang amalan dia ada Zuhur, Maghrib, Isyak gini, orang tu memang betul jam dia. Waktu Dajjal tu. Macam mana tu? Nak betul tu. Ni duk ada jam pun duk sivil ni. Tak ada jam esok macam mana nampak. Ya. Tu huru-hara ke sana lah. Sebelum huru-hara sana, pastikan jangan huru-hara ni. Tak ada masalah apa-apa pun dah macam huru-hara ni. Jam ada, apa-apa, jadual waktu ada, peringatan pun ada, macam ni, tugas ada, jam ada, waktu ni sarapan mengaji apa, duha. Susun jam betul-betul. Waktu rehat, tak rehat, basuh kain, jemur kain, lipat kain, apa waktu tidur, rehat, bangun pagi malam, semua mesti bagi betul jam. Pasal apa nak sebut tu? Pasal memang nak cerita ni sana ada bab dah beriman. Saya nak cerita tak minum pada kolam Nabi. Siapa taat, boleh. Siapa derhaka, dihalau. Umumnya boleh minum daripada kolam Nabi ni semua umat Nabi Muhammad SAW. Cuma betul ke kita ni, cukup ke qualification kita untuk jadi umat Muhammad SAW? Sejauh mana kasih kita dengan Nabi Muhammad? Apa akidah kita dengan Nabi Muhammad? Jasad dia, roh dia, nur dia, Muhammad SAW. Macam mana akidah kita? Macam mana kecintaan kita? Kalau persoalan tu banyak benda kita kena muhasabah diri. Kolam Nabi. Jadi boleh minum kolam ni. Daripada kolam ni setiap orang Islam yang taat. Cuma kitab kita disebut ringkas. Ustaz, wala tahud bi ruhi, bukan.
Siapa ingat? Juara. Kalam Nabi. Yanalu syarban minhu aqwamun wafau bi ahdihim wa qul yuzadu man taghaw. Tu. Pada mata juara. Yanalu syurban minhu aqwamun wafau bi ahdihim. Orang boleh minum ni umat Nabi SAW, yanalu syurban minha aqwamun wafau, mereka ni menyempurnakan bi'ahdihim, dengan janji mereka, alastu bi rabbikum qalu bala. Maksudnya orang yang taat betul-betul pada Allah Ta'ala, orang ni boleh minum pada kalam Nabi. Lepas tu yuzadu man taghaw, siapa yang dahaka dihalau, tak boleh duduk kalam Nabi, tak boleh minum daripada kalam Nabi. Kita ni dihalau ke dijemput? Betul? Macam mana nak pastikan kita ni dijemput datang dan ditunggukan kedatangan kita? Nampak jauh pun malaikat panggil dah. Mu, mari. Nama ada ni, mari minum. Takut kita terhegih-hegih pergi. Ada tak nama saya? Namamu, nama siapa? Namamu tak ada dalam senarai. Belah. Takut tu. Menangis tak ada apa dah. Tak boleh buat apa dah satu. Kan? Tak boleh buat apa dah satu. Pasal dia alam ijbari. Sini. Dia buat apa? Ada tak? Orang mengaji. Orang baca Quran. Orang zikir. Bangun pagi subuh. Orang berjemaah. Ada tak macam tu? Ada macam tu, malaikat panggil tu. Namamu. Aduh, mari. Allah kesiannya. Dia buat. Mari. Minum. Silakan minum. Sini betul perangai, sana dapat betul. Sini tak betul perangai, silap kena halau. Satu, luruskan kat sini, luruskan kedudukan kat sini, luruskan kedudukan kat sini. Baik, jadi bila minum daripada kolam Nabi ni di padang mahsyar sebelum lalu sirat. Itu pendapat yang paling kuat lah. Walaupun kalau tengok cerita ulama berdasarkan hadis-hadis apa tentang kolam Nabi ni, duduk berapa kolam yang ada, macam-macam tu. Tapi pendapat yang utama dipakai, yang ada di padang mahsyar. Cuma sebelum hisab ke apa yang tu pun ada khilaf, sebut ulama macam mana pun akan ada sebelum lalu sirat, minum pada kolam Nabi SAW. Atas iman berimannya tu. Betul? Macam mana? Pastikan kita cukup syarat betul-betul jadi umat Nabi Muhammad SAW. Hadanallahu ila siratal mustaqim. Dan lalu sirat. Nanti lepas tu baru lalu sirat. Situ dulu. Jadi ada bab kita di alam sana ni, ada biasa kita dengar lah, tak susah mana. Jadi yang susah macam mana? Duduk sini yang susah. Maksudnya apa? Cabaran banyak. Tambah pula kita duduk lalai, duduk tidur, mati esok baru sedar. Jangan buat gitu. Na'udzubillah. Kalau mati baru sedar, habis ya, tak ada apa. Istilahnya apa? Nasi dah jadi bubur. Tak ada. Sedar sini sekarang. Apa nak buat? Apa nak kena lakukan? Macam mana nak pemurnian hati? Macam mana nak baikkan diri? Macam mana nak beriman dengan Allah Ta'ala, macam mana nak kasih kat Nabi, macam mana, tengok masing-masing wajib atas kita. Kita dah faham lah, kita Islam, kita dah belajar awal-awal kitab lagi apa dia, wajib usuli, kita kena belajar dan faham perjalanan agama, baik Islam dan iman dan ihsan dan taqwa dan tauhid macam mana. Wajib pergi belajar. Kalau tak ada orang ajar, wajib kita pergi pindah tempat mana ada orang ajar, pergi ngaji. Kalau ada orang main datang mengajar, tu hal pergi, wajib cari, mesti duduk di atas akidah yang betul, ahli sunnah wal jamaah. Amalan pun tepat macam mana diajar oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, mesti betul. Jangan ada silap-silap 72 puak sesat tu, tak betul tu. Na'udzubillah, merana kita sana. Jangan kita jadi masalah di sana. Sini memang kena ada cabaran, kena bersusah sikit di sana, kena bersusah sikit ya. Dan jangan tak tahu duduk sini, selagi kita tak jumpa jalan betul, semua orang akan sangka dia betul. Hatta orang kafir pun dia rasa dia atas jalan betul. Dengar elok dia tu. Wahabi pun dia kata dia betul, Syiah pun dia kata betul, liberal pun dia kata dia betul, orang tak semayang pun dia kata dia betul, orang tak pernah mengaji pun dia kata dia betul.
Ayah Pin pun dia kata dia betul. Yahudi pun dia kata betul. Nasrani pun dia kata betul. Setiap orang akan kata dia betul. Ya. Jadi kewajipan kita macam mana? Pastikan kita memang betul-betul di atas jalan betul. Wajib tu. Hadanallah. Sambung nanti dan lalu sirat. Itu. Wallahu a'lam. Ada soal? Ya. Memang bangun daripada kubur esok umumnya Gurlan Orlan sebut dalam hadis gitu. Maksudnya apa? Kuluk balik. Bahasa tu kacau sikit lah kan. Sebut kan. Apa maksudnya? Mana juzuk yang pernah tertanggal daripada badan kita semua mencantum. Tu yang kuluk tu siapa? Semua orang masuk Jawi lah. Yang kafir tak masuk Jawi itu suku lah. Macam mana? Semua yang pernah tanggal daripada badan kita akan mencantum balik. Kalau pernah tanggal daripada badan kita yang keadaan hadas besar, dia akan hitam. Satu, ada makruh potong juzuk, kuku, rambut, bulu apa-apa bulu dalam keadaan hadas besar. Hadas besar. Kalau dia luruh tak disengajakan, yang tu tak ada apa-apa lah, tak ada taklif kan. Tu pun orang tua-tua kita ada kutip, kalau mandi wajib apa, mandi sekali. Khasnya pada orang perempuan. Tapi wajib ke buat itu? Tak. Kalau yang bukan luruh, tapi saja pergi potong rambut, saja pergi potong kuku dalam masa hadas besar, yang tu esok dia berbalik dia hitam. Dia hitam. Jadi nak cerita apa? Yang kalau mana daging badan kita pernah masuk dengan sebab benda haram jadi berdarah daging kita, esok semua balik tu semua ada habuan neraka. Nauzubillah. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Walaupun kuku, walaupun rambut, yang dengan itu membentuk sel-sel badan kita, baik kuku, rambut, semua akan kena sambar api neraka tu. Nauzubillah. Mudah tak ampun kita. Tak ada penawar dia melainkan taubat. Jadi yang sebut semua balik. Semua balik. Satu, jangan ada benda haram masuk dalam badan. Satu, kita duk kelahi dengan bab vaksin pasal ada babi lah, monyet lah, sel, membran sel macam ni apa nama lah. Pasal apa tu? Pasal meragu kan. Meragu kan. Kalau boleh tak nak masuk benda haram macam ni. Tambah pula dia memang kata lah, minta maaf lah. Oh, dia minta maaf boleh. Kurang ajar betul. Tu tang kurang ajar tang dia tu. Yang kita orang Islam ni bodoh. Buat tak tahu. Dia minta maaf biasa lah tu. Bodoh. Budak tu duk suruh suntik dia. Orang yang pengeluar tu pun dia kata yang ni beracun. Kita boleh buat tak tahu ya tu. Dia seolah-olah macam Cina lah. Duk bagi kita makan babi, kan tu? Kita duk sangka daging lembu, kan? Saya tengok dia mengaku kata dia, yang kami duk jamu selama ni babi lah weh. Kita pun tak apa, kot dalam babi tu ada lembu ke? Lah Cina tu sendiri mengaku babi lah. Kita dah boleh kata lembu, sangka baik lagi kata daging lembu, padahal dia sangka ada babi. Dia kata ada babi. Boleh faham saja apa? Saya buat misal mudah lah. Ni pengeluar tu sendiri kata dia apa? Racun. Kita boleh kata yang ni boleh selamatkan nyawa. Kalau kata suntik pun nanti, kalau orang tak suntik nanti dia jadi mudarat besar. Suntik ni dia akan mudarat kurang sikit. Tak sampai tahap 3, 4, 5. Yang kena pun tahap 1, tahap 2 je. Kepala otakmu bodoh. Pengeluar dia pun kata racun. Sikit saya sebut pasal itu. Tapi tengok Malaysia macam mana? Duk bodoh tu. Tengok duk suntik lagi. Ingat sebut. Bill Gates dah keluar kenyataan tu. Bukan sikit-sikit tu. Tapi dah ada bodoh tu. Kelabu mata siapa? Makan babi banyak lah. Yang tu sana. Buta perut lah. Buta atas hati lah. Dah jadi Yahudi Nasrani, lebih daripada Yahudi Nasrani lagi. Yahudi pun patah balik mengaku. Kata yang ni racun. Ni orang Islam. Iman duduk di mana ke? Sikit lah bahasa-bahasa macam tu kan. Saya nak sebut apa ni? Dia jadi buta hati tu. Jadi panjang sikit lah saya syarah tu. Saya nak cerita tu lah. Patah balik semua yang pernah jadi darah daging dah. Dan tak ada di pakaian seurat benar pun melainkan siapa yang Allah Ta'ala kenaki. Jadi apa jalan ni? Jalan ni macam mana? Bagi betul kat sini. Bagi betul kat sini. Ada salah, taubat. Tak ada jalan nak murni yang balik melainkan taubat. Soal, ilmu taubat ada ke? Kena belajar dulu ilmu nak taubat macam mana.
Tobat dengan Allah Ta'ala macam mana? Tobat dengan makhluk macam mana? Lepas tu dosa dengan Allah Ta'ala, dosa apa yang kita buat? Tak rasa dosa pun, padahal pendosa. Tak rasa dosa pun. Oh, tobat kena ngaji lain lah. Maksudnya, bodoh tak faham apa dia dosa. Satu hal. Orang yang berdosa ni, dia tobat bila dia rasa berdosa. Kita yang bukan Nabi Rasul ni mesti ada dosa. Kita tak rasa kita dosa dan tak tahu spesifikasi dosa kita kat mana. Jadi apa benda kita ni? Agak-agak selamat kan macam tu. Pasal tak pernah rasa dosa, tak pernah belajar buat dosa dan tak rasa berdosa pun. Tambah pula salah akidah, duk kata Nabi dengan Rasul yang berdosa, kita tak ada dosa. Tak pernah kata kita tak ada dosa, tapi tak tahu dosa tu dosa apa. Macam tu. Kalau tak tahu macam tu macam mana? Wajib tobat ngaji lain. Satu kadang-kadang satu sudut kita rasa macam kita mengaji dah lepas lah, macam kita pandai dah, kita reti dah. Ngaji-ngaji rupanya buat dosa pun tak faham, tak tahu apa dosa kita dengan Allah Ta'ala. Dan dosa ni sekalipun tak mencuri, tak merompak, tak bunuh orang, dosa apa? Dosa akidah paling banyak sekali. Dosa kita ni apa? Tak ada berpegang dengan Allah Ta'ala, tak sedar dengan Allah Ta'ala, tak mentauhid dengan Allah Ta'ala, tak iman dengan Allah Ta'ala, tak boleh nak always witnessing Allah Ta'ala. Allah, kau yang hidupkan aku, kau bagi sihat aku, kau bagi daya apa ya aku boleh berjalan, boleh gerak, boleh makan, boleh minum. La haula wala quwata illa billah. Tak faham macam tu tauhid, wajib tobat ngaji lain. Itulah sayangnya bahasa macam itulah selalu saya sebut. Jadi dari segi kenyataan betul ya, walaupun berpakaian sini kat sana dalam keadaan balik mesti macam tu, melainkan siapa yang dikecualikan dan dikendaki oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita boleh duduk tempat tu. Apa kaedah dia? Bagi cukup rukun dan syarat kat sini. Macam mana nak bagi cukup rukun dan syarat? Mesti bukan semudah macam mana kita sangka. Perlu mujahadah yang besar. Ada Allah. Maaflah saya jawab panjang ayat tu. Soalan simple ya. Lain. Umur ahli neraka berapa? Saya duk tunggu soalan tu. Tak ada kenyataan tentu. Tapi kalau ikut sebut umum ni macam mana? Umur tak ada, tapi duduk dalam syurga tak ada siapa pun cantik, lawa, semua huduh. Macam mana umur berapa? Tua umur bongkok ke, bongkok sabut ke, bongkok udang ke, wallahualam. Tapi ahli neraka, Allah sebut pun tak gamak. Satu Tok Sah sebut, Tok Sah duk tanya umur ahli neraka berapa. Tok Sah ambil tahu. Kita ambil tahu yang sepatutnya kita kena ambil tahu. Benda yang kita tak payah ambil tahu, tak payah ambil tahu. Tu pun satu formula saya ngaji Tok Guru sebut. Memang cerita ahli syurga, umur Nabi Isa naik ke langit umur 33. Semua jadi muda belakang. Umur ahli syurga macam mana? Kita bukan ahli neraka, Tok Sah nak ambil tahu. Sikit dengan bahasa macam tu. Okey? Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa dan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.